Waalaikumsalam. Boleh Wan, dengar jelas tak? dengar. Alhamdulillah, aduh rambut panjang, subhanallah. PKP kan? Ya, betul. Lama lah tuan tak jumpa. Betul, betul. Itulah, kalau tak boleh juga pergi Shah Alam, Damansara. Ada mana tu? Ah, sekarang di Pasir Gudang, PKP duduk rumah je lah nampaknya. Jadi pada semua yang berada di talian, Alhamdulillah, terima kasih. Jadi insyaAllah petang ni sembangku kita teruskan untuk buku Pelan-Pelan Kayuh. Jadi mungkin ada yang dah mengenali Tuan Rafiuddin lah. Yang apa orang cakap, kita dah buat ID lah dekat buku Puris sebelum ni. Itu tahun lepas Betul. tak silap kan? Tahun lepas kan? Betul. Lama tu. Itu orang cakap PKP yang lepas lah. Ni PKP Ah, 3.0 ni orang cakap 3.0 ni. Jadi kita jemput untuk di Galeri Ilmu lah. Jadi Tuan Rafi, kita tak nak buang masa. hmm. Kita Ya. nak berkenal-kenalan lah. Mungkin orang ramai lagi yang tak mengenali. Jadi nak mengenali apa Tuan Rafiuddin. Macam mana boleh jadi penulis buku. Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua, tuan-tuan dan puan? Terima kasih Tuan Amir atas jemputan kita pada petang ini. Alhamdulillah. Saya seorang pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ibrahim Sultan, Pasir Gudang. Mula berkecimpung dalam bidang penulisan sejak 2018 melalui Bunda Nur, dan sejak itu mulalah aktif menulis. Alhamdulillah, Galeri Ilmu memberi peluang. Tapi buku solo yang pertama adalah melalui buku Puris di bawah Galeri Ilmu Media Group. Alhamdulillah. Cuma hari ini kita akan sembang terus berkaitan dengan Pelan-Pelan Kayu. Kita ada beberapa siri pertemuan bersama saya, insya-Allah 4 siri, dan alhamdulillah saya mengharapkan ramai yang akan sertai. Saya ajak juga ni ramai kawan-kawan kita ni. Hmm. Dan Tuan Amir, sejak apa orang kata, saya ni sebenarnya meminati genre berbagai lah, genre motivasi, genre seram mistik, genre fantasi, genre dan berbagai jadi alhamdulillah hari ini saya berkongsi dengan satu genre, iaitu motivasi melalui buku Pelan-Pelan Kaya. Tuan Amir. Okay, Alhamdulillah. Itu dia sebut sikit seorang pensyarah. Sebab sebelum ni kalau tuan-puan yang mengikuti kami, Tuan Rafi ni kita ada sikit trivia lah. Dia rakan apa orang cakap, sejawatan lah kot dengan Puan Rohamiah muda. Ustazah Rohamiah. Hmm. Jadi itu dia sebut sikit trivia Tuan Rafi kita, yang juga merupakan penulis buku seram. Tapi hari ni petang-petang ni kita nak cerita buku seram, kita nak cerita buku Pelan-Pelan Kayuh. Jadi Tuan, Betul. berkenaan buku Pelan-Pelan Kayuh ni, sebenarnya saya dah ada jemput jugalah beberapa orang penulis Pelan-Pelan Kayuh sebelum ni. Tapi kita nak dengar daripada Tuan Rafi pula lah. Buku Pelan-Pelan Kayuh ni macam mana bermula dan apakah tema dia? Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, buku Pelan-Pelan Kayu ni adalah buku antologi beberapa orang penulis, yang mana kami sebenarnya bertemu dengan Bunda Nur di Terengganu dalam satu bengkel penulisan. Ketika itulah saya baru berjinak-jinak mengenali Puan Rohamia, Bunda Nur, ramai lagi penulis di sana. Dan ketika di Terengganu tu, kami tak sangka sebenarnya kena menulis. Jadi ketika itu Bunda Nur paksa kami bangun tahajud tu Amir. Ya Allah, bangun pukul 4 pagi ke 3 pagi saya dah terlupa, tapi waktu tu lah adalah waktu menulis. Kena hantar sebelum subuh. Jadi ketika itu kami push. Dah lah kadang-kadang kita ni lalai sikit tahajud kan, masa tu memang tak kuat lagi, tak biasa. Tapi seorang guru yang baik membimbing kita ke arah kebaikan. Buku motivasi, kalau nak sentuh hati orang, katanya tahajud minta dengan Allah dulu. Apa konten yang kita nak isi ni kena minta dengan Allah. Kemudian bila waktu tahajud bangun tu memang jam. Tak biasa kan? Hmm. Tapi bila tiba-tiba macam kita mohon kepada Allah, dan akhirnya dapat tertulis walaupun 2 muka surat pada ketika itu, dapat tulis berkaitan apa yang kita nak sentuh. Macam saya kebetulan lah Pelan-Pelan Kayu. Apa saya nak cerita ni kan? Hmm. Ni kita nak menuju bulan Zulhijjah ni, Tuan Amir. Saya teringat kisah haji, kisah Baitullah, kisah menunaikan fardu haji. Jadi sebenarnya dalam buku ni kisah saya adalah langkah dengan Tuhan. Muka surat 34 ni, saya ceritakan kisah saya cabaran menunaikan fardu haji ketika Mina, Tuan Amir. Masya Allah.
So, itu orang cakap rezeki yang tak semua orang dapat tu, Tuan. Ya, betul. Jadi alang-alang dah sentuh pasal tajuk apa langkah dengan Tuhan. Betul. So kongsikan cerita tu Tuan pada kami petang ni. Eksklusif Zulkaidah ni. Baik, kepada penonton sekalian, buku ni berharga RM20 je, tapi dalam dia, Masya Allah, ibrah dia sangat banyak. Saya kongsikan cerita saya dalam ni berkaitan dengan langkah dengan Tuhan ni. Maknanya ketika saya menunaikan fardu haji, ada satu ketika tu mungkin lain orang lain cara dia, lain orang lain cabaran dia. Cabaran saya adalah ketika saya menunaikan rukun yang terakhir iaitu sa'i. Sa'i kan 7 kali, daripada Safa ke Marwah, Marwah Safa, Safa ke Marwah. Tetapi waktu yang kelima tu Tuan Amir, saya dah tak larat dah, saya dah tak boleh dah. Saya dah sangat penat dah tak boleh sangat. Saya ceritakanlah dalam ni sebelum saya pergi ke Masjidil Haram tu, kita adalah daripada bumi Arafah, bumi Mina, apa kita katakan bermalam di Mina kan. Ketika itu kami dalam bas jam teruk sangat, lebih daripada 5 jam. Kami terpaksa berdiri nak sampaikan ke Masjidil Haram tu dalam ihram lagi. Jadi ketika nak sampai ke sana tu saya dah letih dah. Saya dah letih sangat. Kebetulan saya bersama makcik dengan pakcik saya, kami pula terpisah. Tak jumpa. Putih semua, tak jumpa. Masya Allah. Jadi perjuangan saya bersendirian ketika itu. Saya meyakini bahawa hanya Allah yang mampu tolong saya ketika ini. Itu yang saya katakan, langkah dengan Tuhan. Setiap langkah saya zikir Tuan Amir. Saya zikir Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Macam tuan-tuan ataupun adik-adik, saya rasa ada pelajar saya juga yang menyertai saya pada sesi kali ini. Ketika saya susah ketika itu, setiap satu langkah tu saya zikir Subhanallah. Satu langkah kanan zikir Subhanallah. Bayangkan kalau kita pergi belajar, kalau kita pergi bekerja, kita langkah satu zikir, berapa banyak zikir yang kita dapat. Itu yang saya kongsikan dalam ni. Dan keajaibannya Tuan Amir, saya dah tak mampu tu, ya Allah hanya Engkau saja yang boleh langkahkan kaki aku ni. Aku dah tak boleh dah ni nak langkah ni. Memang keajaiban berlaku Tuan Amir, subhanallah, tabarakallah. Allah gerakkan, memang saya tak ada daya tapi saya bergerak juga. Saya pun tak tahulah kekuatan mana yang datang, tapi saya yakin dan percaya hanya Allah yang mampu melakukan perkara itu. Dan itulah yang saya nukilkan dalam Pelan-Pelan Kayuh ni, motivasi untuk yang dah nak putus asa ni. Jangan putus asa. Kita dengar Tuan Amir, ada yang mungkin bunuh diri, mungkin itu tertekan. Jangan. Kita kembali kepada Allah dulu. Minta dulu kepada Allah. Barulah kita tahu apa jalan yang sebenar untuk kita, Tuan Amir. Itu kalau ikut tahun bila, Tuan Rafi, pergi haji? Dengar tak? Hello? Dia. Dengar. Pergi haji tu tahun bila, Tuan? 2011. Alhamdulillah. 2011. Okey. So waktu 10 tahun. Sebelum pergi haji tu, Tuan biasa pergi umrah, pernah pergi umrah? Itu adalah haji dan umrah pertama saya. Masya Allah. Masya Allah. Rezeki. Sekarang kita cerita pasal haji ni sebab kita tahu ramai yang nama dah naik sebelum pandemik. Tiba bila datang pandemik, ialah ketentuan Allah kan. Dengan tahun ni pun tak pasti macam mana haji kita dapat tak dapat. Jadi itulah nak tahu daripada Tuan Rafi sendirilah. Orang cakap lepas dah pergi haji tu, sebab untuk makluman semua, Tuan Haji Rafiuddin lah, kita panggil merupakan mutawif jugalah. Jadi daripada pensyarah, penulis buku, mutawif, mana satu orang cakap macam mana boleh pasang azam nak jadi mutawif pula selepas tu? Ada satu ketika tu Tuan Amir, saya bersama dalam rumah saya, dalam bilik saya tu ada 6 orang jemaah haji. Saya memang seorang je lah, saya bujang, dan ada kawan-kawan yang lain ataupun pakcik-pakcik yang lain lah, senang saya katakan. Ada 2 orang pakcik ni, subhanallah, umurnya dah berusia Tuan Amir. Jadi dia dengan isteri asyik bergaduh aja. Ya Allah, sedih saya. Jadi saya ni sebagai seorang yang rasa macam dia ni macam mak ayah aku lah. Dia ni macam mak ayah je kat rumah, macam mak ayah dekat kampung kan. Jadi saya kena bantu dia. Sebab kadang-kadang orang yang berusia ni, dia tak boleh ingat semua perkara. Lepas ni nak buat apa ya? Ketika Allah ilhamkan beliau untuk minta bantuan saya tu Tuan Amir, ketika itulah saya kata,
Ya Allah, adakah aku ni boleh jadi Ya Allah, subhanallah, ujian pula tiba-tiba hilang. Okey, tadi dia sangkut waktu yang orang tua, orang cakap pakcik Ah, makcik yang tu. Lepas tu dia baik. lupa. Okey, sambung kat situ. Saya nampak je lupa Tuan Amir, minta maaf mungkin line kurang sikit sebab hujan kan. Hmm. Ketika itu dia minta bantuan saya. Boleh tak carikan isteri dia? Carikan isteri dia? Dekat mana? Ketika itu dekat dia isteri dia keluar sendirian di Raudah. Kemudian mungkin orang berusia dah terlupa kan? Terlupa nak balik macam mana. Dia ajak saya keluar waktu-waktu tengah pagi ni Tuan Amir. Saya pun ngantuk juga kan. Tapi tak apalah dia kata dia pegang tangan saya, dia paut tangan saya, dia ajak jalan keliling. Masa tu di Madinah lah. Ini saya cerita berkaitan Madinah jalan ajak keliling sampai ke pintu wanita tu nak cari isteri dia. Masa tu saya cakap, kenapa dia ajak saya Ada ramai lagi orang. Ada ramai lagi orang. Adakah ini salah satu doa yang Allah dengar? Saya nak ingin sesuatu yang apa orang kata selepas menunaikan haji ni apa yang saya boleh buat? Apakah tanggungjawab saya? Saya mula mohon kepada Allah. Tiba-tiba Allah hadirkan pakcik tersebut. Oh, mungkin saya selepas ini seorang mutawif. Dan Hmm. ketika itulah saya kata, kalau betul-betul Allah dengar saya punya doa ni, maksudnya memang aku kena jadi. Memang saya kena berusaha untuk menjadi. Dan ketika itu balik tu saya cakap, saya kena carilah. Itulah jumpanya juga mutawifah lagi dekat Akademi Bunda Nur. Kak Aziz. Ah. Ummu Nurin. Umur Nurin. Ah, Ya, 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 ya. Kenal, betul. kenal. Penulis Jalan ke Syurga, penulis Betul. Clear. Itulah Allah Yes. kata, kita katakan dalam Akademi Bunda Nur, saya ditemukan dengan banyak yang saya doa untuk saya capai. Ketika itu menulis, mutawif, jumpa guru-guru macam saya jumpa siapa ni? Subhanallah, Ustaz Ismail Hussein, guru saya ni. Masya Allah, dia juga sertai kita. Dan ketika itulah ada banyak program-program dan saya angkatlah bahawa ketika itu apa yang kita doa jangan main-main. Jangan Hmm. main-main dengan doa kita. Macam hari ni petang Jumaat kan, ya Allah, angkatlah wabak kita ni, angkatlah wabak Hmm. ni. Hmm. Orang semua nak pergi haji ni, orang semua nak pergi umrah ni. Ramai yang menangis, giliran dah sampai tapi tak boleh nak merentas negara. Tuan Amir. Hmm. Okey, saya masih tertarik lagi dengan kisah Mutawif tu lah, Tuan Haji Rafi. Kalau boleh kongsikan dia punya cabaran lah, sebab Tuan pensyarah lah saya cakap kan. Itu full time. So masa untuk orang cakap orang awam yang macam Tuan juga ada pekerjaan full time yang lain. Untuk jadi mutawif ni macam mana Tuan deal masa dan jadual, macam mana yang sehingga Tuan berjaya lah jadi mutawif, orang cakap. Bismillah. Mhm. Alhamdulillah. Pelan-pelan kayuh juga saya cari macam mana nak jadi mutawif ni. Ya Allah, saya pun cari macam mana nak dapat sijil mutawif ni. Melalui saya nampak kat Ustazah Ummu Nurin iklankan persijilan mutawif under Johor Corp. Jadi saya kata, boleh tak saya nak cuba sertai? Part time dululah kan. Saya pun sertai. Lepas sertai, adalah ujian dia, Tuan Amir. Ujian jawi, ujian interview untuk dapatkan persijilan mutawif tersebut. Dan di akhirnya, kalau kita nak dapatkan sijil mutawif tu, kita kena pergi handle jemaah umrah bersama syarikat mana-mana lah, tak kisah. Jadi ada tahun 2019 saya berpeluang untuk bawa satu jemaah umrah, 2 bas. Ketika itu saya diuji lah sebagai seorang mutawif, tahulah kerenah dia dan sebagainya. Tapi berbalik kepada persoalan tadi, macam mana saya agihkan masa. Saya dah plan cuti saya, Tuan Amir. Okey, hujung tahun saya nak bawa orang. 14 hari saya simpan siap-siap. 10 hari. Ni langgar Jumaat Sabtu. Kat sini Johor Jumaat Sabtu cuti kan. Jadi ni boleh ni 5 hari 10 dapat 14 hari.
Dia lagi cun kalau jumpa Christmas, jumpa cuti macam-macam lah kan. Jadi boleh tambah lagi. Jadi segalanya tentang perancangan lah. Kita rancang cuti kita untuk kita mengembara. Macam kita nak travel pergi Eropah ke nak pergi mana, tapi niat kita nak pergi tempat untuk beribadah ni saya kira lebih mudah. Allah lebih permudahkan insya-Allah. Okay. So maknanya Tuan Haji Rafi menjadi mutawif 2019 tu official lah. Ke macam mana? 2019 official. Tapi saya sebenarnya pernah buat umrah DIY. Tuan Amir. Okey. Satu lagi cerita menarik ni. Alamak. Ini Tapi kongsi kan, pasal- nak cerita kan, saya banyak share umrah DIY ni sebelum ni. Saya cakap, jomlah sebab masih dibenarkan masa tu kan. Sekarang pun dah dibenarkan. Sebelum ni dibenarkan, lepas tu tak dibenarkan. Lepas tu dibenarkan semula. Saya terang cakap dengan Tuan Amir, saya pergi umrah DIY 2,600 je. Full. Pergi balik, makan lebih kurang under 3,000 lah. Termasuk tiket kapal terbang. Termasuk tiket kapal terbang. Jadi, ketika saya menguar-uarkan perkara itu, nampaklah apa orang kata travel agent mula kurang senang dengan perkara itu. Jadi, saya kata tak apalah, kita pun bertenang, beralak. Dan saya pun mula menyertai mutawif yang sebenar di bawah travel agency yang sebenar. Ketika ini saya bersama Fadlim Travel lah, insya-Allah. So, selepas orang cakap, sebab alang-alang Tuan Haji dah orang cakap walaupun seorang akademik, ahli akademik kita boleh panggil, tapi orang cakap sebagai sampingan menjadi mutawif, bila dapat berita pasal pandemik ni, waktu tu macam mana orang cakap industri inilah umrah ni? Nak ikutkan industri travel agent memang terjejas. Ramai yang gulung tikar, ramai yang perlu kreatif lah, ubah terus mindset. Maknanya, no, aku tak boleh berharap dengan perkara itu dan tukarlah bisnes apa, Shopee ke, minyak wangi ke, kita ambil daripada sana pun boleh. Minyak wangi, pakaian, kena kreatif lah tuan. Kemudian dari sudut macam sekarang ada virtual tourism, boleh juga ambil dekat sana, orang yang kat sana buat lawatan secara virtual, ada juga bayaran. Tapi hakikatnya sekarang ni memang industri terjejas dah hampir 2 tahun. Jadi saya kira mereka telah bertukar kepada bisnes yang berbeza. Masih bisnes lagi tetapi berbeza. Tapi alhamdulillah saya sebagai seorang tenaga pengajar dan saya juga boleh menulis, dikirakan ada jugalah ruang dan peluang untuk saya tidak terjejas sepenuhnya. Dan sebab itulah saya katakan kita ni walaupun ada satu kerjaya yang khusus, ambillah banyak kerjaya. Macam saya dropshipper Galeri Ilmu, dropshipper Bunda No Resources, dropshipper Mami Hana, dropshipper itu dan ini, dropshipper Halakah Mukhlisin. Jadinya kita tak tahu tuan, yang mana satu akhirnya akan membawa kita kepada kekayaan. Sebab kekayaan tu penting untuk kita lebih memberi kepada lebih ramai insya-Allah. Dia kalau ikut macam kita tahu, Tuan Rafi akademik bidang yang orang cakap engineering lah kan. Tapi bila berbual hampir orang cakap 20 minit ni, nampak Tuan Rafi lebih ke arah keagamaan. So kalau ikut memang dulu belajar sekolah agama ke apa? Saya seorang graduan pula, bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bandar Penawar, Kota Tinggi. Mengambil Qiraah Sab'ah, alhamdulillah, persijilan khas. Kemudian saya juga ada sijil khas untuk mengajar Al-Quran. Saya ambil sijil selama 3 tahun. Jadi ketika mana contoh macam saya membicarakan berkaitan motivasi, berkaitan agama, saya switch lah. Saya switch kepada bidang agama. Tapi once saya berada dalam bidang kejuruteraan, saya switch lah kepada teknologi, kepada apa yang kita bidang itulah kejuruteraan dan sebagainya. Begitulah tuan. Hebat. So, orang cakap selain daripada kisah yang dikongsikan Tuan Rafi dalam buku Pelan-Pelan Kayuh, boleh tak cerita kisah-kisah lain yang mungkin Tuan Rafi ingat yang ditulis dalam buku Pelan-Pelan Kayuh? Kawan-kawan lain. Ada banyak. Antara yang saya paling ingat adalah kisah Ustaz Syakirin lah. Ustaz Syakirin dan juga Nabiha. Tapi Ustaz Syakirin ni lebih dekat di hati saya lah. Sebab tajuk Ustaz Syakirin ni memang sangat mantap dan sangat terkesan. Iaitu Al-Quran Buruk. Syakirin Yuslan.
kisah Al-Quran buruk yang mana beliau menyatakan dalam kisah buku Pelan-Pelan Kayuh ni tidak ada waktu terlewat untuk kita belajar Al-Quran. Kerana kisah beliau, ada seorang sahabat dia, ketika ayahnya meninggal dunia, dia tak boleh baca Yasin tuan. Tak boleh baca Yasin. Dia menghadap ni jenazah ni, tapi tak boleh baca Yasin. Sebab dia tak boleh baca Al-Quran. Jadi Al-Quran buruk itu memberikan keinsafan kepada dia, lalu dia pun belajar Al-Quran sedikit demi sedikit, walaupun usia dia tak salah saya 30-an atau 40-an ketika itu. Al-Quran buruk itu sangat terkesan lah bila saya baca, ya Allah, aku ni belajar Al-Quran, tetapi sebaik-sebaik belajar Al-Quran adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Adakah saya cukup baik seperti Ustaz Syakirin? Saya mula terdetik juga, walaupun saya tahu Al-Quran, dah ramai tak saya ajar pula? Pada orang yang belum pandai Al-Quran, dia pergi tak belajar. Kepada orang yang dah pandai pula, baca tak Al-Quran. Itu memang sangat, saya kata sangat terkesan lah. Ketika mana saya baca cerita tu memang meleleh juga air mata ni tuan. Sebab saya memang kalau bab-bab kematian ke, bab-bab pengorbanan ke, saya memang agak sensitif juga. Jadi bagus untuk baca buku ni yang mana kisah dia pelbagai. Kisah tentang Al-Quran, kalau obesiti, kisah tentang perkahwinan, kisah tentang di Makkahul Mukarramah dan Madinah, dan ada satu juga dari kamar penjara, Da'i Faizal. Ni seorang da'i pun menulis di sini. Dari kamar penjara itu pun mengisahkan satu titik yang saya kira sangat-sangat terkesan lah untuk saya. Itu cerita Al-Quran buruk tu yang dalam komik Ustaz Avengers ke? Betul. Kebetulan Ustaz Syakirin ni, dia punya rezeki adalah cerita berkaitan Al-Quran. Mesti jumpa orang yang tak pandai baca Quran. Subhanallah. Itulah orang kata ruang dakwah dia adalah ruang lingkup bacaan Al-Quran, dan beliau sendiri adalah jurulatih tadabbur. Jadi saya pun banyak belajarlah daripada beliau. Ketika kita dapat cerita kisah ni, rupanya ada lagi kisah yang lagi banyak sentap lah dalam ni. Jadi memang perlu saya baca, saya pun teliti. Kadang-kadang saya buka semula. Ingatkan balik apa kisah tentang ni. Kadang-kadang itulah bagusnya buku ni. Dia tidak, orang kata tidak lusuh. Ilmu tu kita boleh ulang-ulang balik. Dan galeri ilmu penerbitnya banyak lah ni. Dapat saham ni. Kerana menerbitkan buku-buku yang bercirikan dakwah santai, dakwah Islamik, Ustaz Muhadir, Ustaz Asma dan sebagainya. Ya, Tuan Amin. Okay. So, kalau untuk buku Pelan-Pelan Kayuh ni, Tuan, siapa yang patut dapatkan untuk baca buku Pelan-Pelan Kayuh ni? Lagi-lagi pandemik ni lah. Disarankan macam mana, Tuan? Kalau saya punya cadangan, kalau seorang remaja yang nak mencapai impian, boleh juga baca. Seorang pelajar lepasan SPM pun yang dah tak tahu hala tuju ni, Pelan-Pelan Kayuh, dik. Pelan-pelan kayuh untuk kita dapatkan sesuatu. Pelajar-pelajar saya yang join ni ada juga nak dapat diploma ni, pandemik. Pelan-pelan kayuh, relax. Kita kena ikut juga apa juga SOP yang ditetapkan. Tapi orang kata kejayaan kita ni, kita rancang 3 tahun. Mungkin akan teranjak 4 tahun. Itu yang dikatakan pelan-pelan kayuh. Dia adalah naskah memujuk. Kalau keluarga kita, ibu bapa nak hadiahkan kepada anak-anak, sesuai. Kalau ibu bapa sendiri nampak diri mereka memerlukan pelan-pelan kayuh, sesuai. Kalau nampak rakan-rakan sekerja yang ada masalah, bagi dia buku-buku yang bercirikan dakwah. Kita perjuangkan di Akademi Bunda Nor. Dakwah santai, bukanlah bahasa sastra, tetapi bahasa yang sangat mudah difahami. Jadi buku-buku seperti ini, keluaran galeri ilmu, keluaran puris, perlu didapati sebab mudah faham. Itu yang sangat penting. Dia boleh kepada semua halayak. Hatta macam anak saya pun saya ajar, dia kan baru membaca 6 tahun. Saya ajarlah baca sikit-sikit. Nanti kita belajar vocabulary pula. Kan, buku-buku dengan tulisan yang besar ni agak baik, memang baik untuk semua orang. InsyaAllah. So, buku ni nak dapatkan kat mana, Tuan Haji? Baik, ini saya boleh dapatkan, atau kalian jika nak dapatkan, melalui galeri ilmu sendiri boleh, melalui dropshipper galeri ilmu pun boleh, melalui website galeri ilmu pun boleh, melalui dropshipper Bunda Nor pun boleh, melalui penulis-penulis pun boleh. Ni nampak basikal ni sebenarnya ada nama penulis. Termasuk saya sendiri boleh juga didapati, tak ada masalah. Dan insya-Allah kalau bolehlah DM saya Rafidin Rohani IG,
atau boleh DM Galeri Ilmu atau Tuan Amin sendiri untuk dapatkan buku-buku ini. InsyaAllah sekarang ni semakin menyusut stok dia. Kita tak tahu sama ada nak restock nak reprint ke tak. Saya jangkakan tidak berdasarkan kepada PKP ini. Dapatkan selagi stok masih ada RM20 sahaja insyaAllah. Silakan. Ada Terima Ustaz. kasih kepada semua. Tu siapa? Adli. Itu Ada student Lee. ke? Ni pelajar saya ni. Ni Ustaz ni sekarang. Masya Allah. Terima kasih semua yang ikut kami. So, kami di segmen Sembang Buku ni, bersama Haji Rafi ada lagi 3 sesi. Kita ada Betul. buku U-Turn, kita ada buku Waris Ifrit, lagi satu apa? Betul. Clear. Buku clear. Clear. So ada lagi 3 minggu. Jadi saya nak ucap banyak terima kasih lah sebenarnya kepada ABN, Akademi Bondenor. Sebelum ni kita ada Puan Rohamia, kita ada Puan Liza Tohana, Cikgu Amla. Semua kita buat macam ni dalam 4 minggu dan sembang pasal buku-buku yang ditulis. Dan insyaAllah malam ni kita buat kapsul Allah Sayang Kita dengan Hajar Rohamia. Ustazah Rohamia. Ustazah Rohamia Muda. Yes. Rakan sekerja saya, penulis prolific tu. Profilik ke prolific, Masya Allah, hebat. Jadi untuk kesimpulan, Tuan Haji, petang ni, pelan-pelan. Carilah bahan bacaan yang baik, patuh syariah yang memang telah ditashih, khususnya berkaitan dengan hadis dan ayat Quran, dan bahasa-bahasa yang santai. Keluaran Galeri Ilmu, keluaran buku Puris, boleh dapatkan terus daripada kami. Pelan-pelan kayuh dan langkahlah dengan Tuhan. Lazimkan zikir dalam hati dan juga di bibir untuk kita mendapat manfaat dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga berjaya semua insya-Allah. Okey, terima kasih banyak Tuan Haji Rafiuddin. Sama. Terima kasih Tuan Amir. Okey, kita akan letak dekat IGTV lepas ni, insya-Allah. Baik. Siapa-siapa yang tak boleh tengok live ni, boleh tengok kat IGTV lepas ni. Baik, terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.